Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino World Channel. So hari ini memandangkan kita masih dalam mode MCO, Movement Control Order. Jadi kita perlu sama-sama respect dan juga kita patuhi. Okey, untuk episod kali ini, apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah kita nak buat proses untuk top up coolant untuk motosikal S1 MV F3i. So jom kita tengok apakah barang yang kita perlukan dan apakah teknik yang paling mudah untuk kita lakukan proses untuk kita top up coolant pada motosikal S1 MV F3i ni. To show to you that I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show. Okey, so untuk perkongsian kita kali ini memang agak mudah. Okey, sebab sebelum ni saya ada buat perkongsian berkenaan dengan kita punya radiator coolant, iaitu kita punya liquid coolant di dalam reserve tank ni. Jadi apa yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita akan lakukan proses untuk top up liquid coolant di dalam reserve tank di bawah ni. Jadi apa yang kita perlukan hari ini adalah liquid coolant, okey, yang mana anda boleh dapatkan di pasaran, sama ada daripada jenama yang lain ataupun yang macam saya tunjukkan kali ini adalah jenama Visbella, yang mana saya dapatkan daripada Mr. DIY. Dalam perkongsian sebelum ni pun saya ada tunjukkan kepada anda. So ini adalah liquid coolant yang berwarna merah. Jadi sama dengan liquid coolant yang kita pakai untuk VF3i V1 ni. Jadi anda yang menggunakan V2 mungkin boleh mendapatkan liquid coolant yang berwarna hijau lah. Okey, jadi apa yang perlu kita lakukan sebentar lagi, kita akan top up liquid coolant ni ke dalam reserve tank di bawah ni. Sebab kalau anda lihat memang kandungan liquid coolant dalam reserve tank ni dah nak mencapai ke paras yang low. Jadi kita perlu isi semula sehingga ke paras yang maksimum di garisan atas ni. Jadi kita perlu biarkan sedikit ruangan atas ni, mempunyai ruang agar kalau berlaku overflow sebagainya masuk ke dalam tank ni. Jadi anda dapat kenal pasti sama ada masalah berlaku kepada motosikal anda dalam tempoh yang tersebut. Jadi anda perlu lakukan maintenance lah. Jadi kalau paras berkurang, anda perlu top up. Kalau paras ini meningkat, jadi anda perlu tengok sama ada motosikal anda telah mengalami masalah pada radiator, water pump ataupun sebagainya. Okey, so untuk proses top up liquid coolant ni, bagi motosikal S1 F3i saya ni, saya nak syorkan kepada anda, kita top up daripada bahagian sebelah kiri motosikal, iaitu di bahagian sebelah sisi sebelah kiri. Kerana kalau anda nak masukkan liquid coolant nanti, kalau daripada sebahagian sebelah kanan mungkin akan tak mempunyai ruang yang banyak lah. Jadi anda perlu lakukan proses top up ni daripada sebelah bahagian kiri. Jadi bahagian ni anda boleh lihat paras, sebab bahagian ni memang ada kosong. Jadi anda boleh lihat ini adalah paras yang tertinggi, iaitu paras maksimum. Jadi apabila anda tuang di bahagian dalam nanti, anda dapat lihat dan monitor di bahagian sini sehingga liquid coolant naik sehingga ke paras ni. Jadi anda perlu berhenti dan anda perlu tutup semula tudung reserve tank ni. Jadi sekadar itu sahaja yang perlu anda isi. Anda tak perlu isi terlebih sehingga ke paras moncong penutup ni. Jadi hanya sekadar ke paras maksimum. Jadi sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buka bahagian ni dan kita akan masukkan liquid coolant ke dalam reserve tank ni. So, semasa anda mengendalikan liquid coolant ni ataupun sebarang chemical ataupun liquid yang anda gunakan untuk motosikal ataupun bahan-bahan yang lain, jadi anda perlu pastikan kalau terkena pada tangan anda, anda perlu cuci sebersih yang mungkin dengan kadar segera, sebab kita takut ada tindak balas ataupun reaction terhadap kulit. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita titik beratkan lah. Jadi kalau anda handle liquid seperti ini, pastikan tak tertumpah ataupun tak terkena pada kulit anda. Proses seterusnya sekarang ni, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perlu buka tudung reserve tank ni. Ataupun kalau anda tengok di sini, memang dia punya tudung ni getah. Anda tak perlu pusing, anda hanya perlu tarik dia punya bahagian atas ni. Kalau kat sini anda tengok, kita boleh tarik bahagian ni dan dia dah terbuka. So untuk anda masukkan liquid coolant sebentar lagi, saya tutup semula tudung liquid coolant ni. Kalau anda tengok, direction yang paling mudah untuk anda masukkan adalah bahagian sini. Anda tak boleh masukkan daripada bahagian sini ataupun di bahagian tengah. Anda perlu condongkan ke bahagian sini. Jadi kalau anda masukkan nanti, anda perlu monitor di bahagian sini.
Kalau anda masukkan daripada bahagian sebelah kanan, mungkin anda akan susah nak masukkan lah. Jadi kat bahagian sini memang ruangnya lebih luas. Jadi bila anda tuang nanti, okey, anda akan dapat lihat okey, indikator ni pada bahagian sebelah sisi sebelah kiri. Okey, ini adalah metod yang saya gunakan. Jadi kalau anda nak menggunakan metod yang lain, menggunakan corong dan sebagainya, itu terpulang kepada anda lah. Okey, sekarang ni kita akan masukkan okey, liquid coolant ni okey, daripada bahagian sisi sebelah kiri ni. So kalau anda lihat memang saya tuang ni, okey, dia dah masuk. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah kita perlu monitor di bahagian sebelah kiri sehingga okey, so kalau anda lihat memang dah paras tersebut naik sehingga ke paras maksimum. Okey, jadi kalau anda lihat di sini pun memang liquid coolant kita dah sampai ke bahagian yang maksimum tadilah. Okey, so untuk limit macam yang saya cakap dengan anda, setakat ini adalah yang paling terbaik dan sesuai. Nanti kita akan lihat daripada bahagian sebelah kanan. Okey, so kalau anda lihat ni daripada sisi sebelah kanan, okey, kalau anda lihat memang macam saya tunjukkan kepada anda tadi. So sekarang ni liquid coolant kita dah mencapai tahap yang maksimum. Okey, jadi cukup sekadar tu untuk anda isi. Anda tak perlu isi sehingga ke paras tudung atas ni, tak perlu. Anda perlu isi setakat ini sahaja. Jadi anda perlu monitor selepas ni sama ada paras ni menurun semula ataupun sekiranya berlaku masalah, ia akan mungkin masuk daripada bahagian radiator ke dalam reserve tank ni. Okey, ini adalah cara yang paling mudah yang saya tunjukkan kepada anda. Kalau tengok memang sedikit saja kuantiti yang kita gunakan, jadi anda boleh simpan semula radiator coolant ni untuk digunakan pada masa akan datang. Jadi perkongsian ni agak mudah untuk anda lakukan. Jadi kita akan tutup semula selepas ni bahagian ni. Sampai di sini dulu perkongsian yang ringkas untuk kali ini. Saya harap anda dapat cuba sendiri di rumah. Okey, kalau anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh bawa motosikal anda ke kedai. Sekiranya anda boleh lakukan sendiri, anda boleh mendapatkan tips daripada YouTube ataupun daripada mana-mana sumber yang boleh anda percayai supaya anda tak lakukan kesilapan dalam proses membaik pulih motosikal ataupun troubleshooting motosikal anda. Jadi saya harapkan anda dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian kali ini. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum. Okey, so bagi anda yang menonton episod kali ini, saya nak mohon kepada anda semua untuk patuhi arahan untuk berada di rumah dalam tempoh MCO selama 14 hari ini. Jadi saya harapkan anda tak lakukan sebarang gathering yang mungkin boleh menyebabkan anda dijangkiti virus COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Jadi anda perlu patuhi arahan tersebut dan kita sama-sama mendoakan agar rakan-rakan kita yang masih berada di hospital dalam proses kuarantin agar dapat pemulihan yang segera dan juga Allah Ta'ala memberi kesembuhan yang segera. Jadi kita juga saya juga nak sarankan kepada anda agar kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang telah meninggal dunia. Jadi kita doakan agar mereka semua tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita renungkan video yang akan saya kongsikan dengan anda selepas ni sebagai amalan kita bersama supaya suruh kita baca bila kita sampai di satu tempat yang kita nak elak daripada mudarat yang ada pada tempat tu. Boleh juga kita buat amalan pagi 3 kali, petang 3 kali. Pagi tu untuk sehari tu, petang tu untuk malam tu. Dan kalau tuan-tuan pergi specific places, tuan-tuan kata ada keperluan, tuan-tuan nak pergi ke shopping complex, nak pergi beli barang apa sebagainya, tuan-tuan masuk shopping complex ni, tuan-tuan baca. Baca apa? Nabi SAW sebut, ajak kat kita dalam hadis yang sahih, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikut saya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca tiap hari pagi ni, tengah duk wabak ni, tuan-tuan baca, elakkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah-musibah, daripada wabak-wabak yang macam ni. Kita dan keluarga kita, ajak anak-anak kita nak pergi sekolah, pagi-pagi sampai sekolah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan pergi dekat supermarket, tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pergi tempat orang ramai-ramai duk takut satgi duk main wabak-wabak macam ni, tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab Nabi SAW sebut Allah akan hindarkan dia daripada
tu penyakit-penyakit yang berbahaya tu macam tu.